dalam tingkatan. Siapa ingat tak? Saya. Safia? Awak ke? Oh, tak 2A apa Tak ingat lah. 2A. Form 2 Ailin. Ailin. Alin. Mira, Nafisah. Kot. Okay, Safia lah yang selalu dapat nombor satunya. Okay. Okay, so cikgu nak seorang wakil, boleh tak wakil bagi tahu cikgu apa ciri-ciri ada pada Safia yang menyebabkan dia dapat nombor 1 dalam kelas? Boleh tak siapa bagi tahu cikgu? Dia rajin. Ha? Rajin. Kadang-kadang malas. Kadang-kadang je lah. Okay, lagi? Ikut mood dia. Dia rajin lah. Lagi? Banyak lagi ciri-ciri dia. Cepatlah, takkan korang tak nak puji kawan korang sendiri. Cepatlah, tengah tunggu ni. Korang ni Duit kan. raya dulu. Apa? Saya suruh. Duit raya dulu baru puji. Malas lah. Okay, kita sambung. Okay. Okay, sifat-sifat pelajar nombor 1 dia ada. Lah. Ha? Tak tahu. Aduh, tak apalah. Okay, tak apa. Okay. Sifat-sifat pelajar nombor 1 dia ada beberapa lah sifat dia yang kita boleh kaitkan dengan kumpulan 1 yang kita akan belajar pada hari ini. So kalau kamu semua nak tahu, tunggulah sampai habis pembelajaran kita pada hari ini, boleh tak? Okay, so macam cikgu cakap tadi, tak bergerak. Okay, so hari ni kita akan belajar perkenaan dengan kumpulan 1. Okay, lepas tu dalam buku teks, dalam buku teks kamu boleh buka muka surat. Surat berapa? Surat 87. 87. Lambat. Okay, ini adalah antara kumpulan 1. Siapa boleh senaraikan apa unsur dalam kumpulan 1? Bagi tahu cikgu. Medium. Lagi? Medium. Lagi? Medium. Gallium. Lepas tu? Rubidium. Cesium dengan? Francium. Okey. Kumpulan 1 ni kita boleh panggil dia sebagai logam alkali. Sebab apa dia alkali? Nanti kita akan tengok dekat eksperimen. Okey. Lepas tu, cikgu nak tanya kamu, kenapa kan hidrogen ada dekat atas tu kan? Kenapa dia tidak dikategorikan sebagai kumpulan 1? Kenapa? Hidrogen bukan logam. Lagi? Betul. Hidrogen bukan alkali. Okay, mungkin betul lah. Okay. Dia tidak menunjukkan ciri-ciri kumpulan 1 tu. Yang kita akan belajar pada hari ni lah, sifat-sifat kumpulan 1 tu. Tapi kita letak dia dekat kumpulan 1 atas kumpulan 1 tu sebab apa? Dia ada apa? Ingat tak lagi susunan elektron, susunan jadual berkala itu? Sebab apa kita letak dia dalam kumpulan yang sama? Ingat tak? Sebab korang ni kan ajar sekali lupa. Acan no. Okey, kita tengok nombor proton hidrogen ada berapa? Ada berapa? 1. So, kalau nombor proton dia ada 1, dia punya bilangan elektron dia ada 1. Lepas tu, kalau dia ada 1, maksudnya
dia ada berapa elektron Oh, valence? petal valence. Oh, elektron valence 1. Satu. So bila dia ada elektron valence 1, dia akan dikedudukan kumpulan 1. Sebab kita letak dia dekat kumpulan 1, tapi dia bukan kategori dia bukan logam alkali sebab dia tidak menunjukkan ciri-ciri logam alkali. Okey, faham tak kat situ? Okey, seterusnya kita tengok dulu kegunaan unsur-unsur dalam kumpulan 1. Okey, untuk lithium, yang paling penting 3 ni lah, lithium, natrium dengan kalium. Okey, untuk lithium, kita gunakan dia dalam kegunaan dalam pembuatan bateri. Kamu ingat tak lagi bateri ni? Ni bateri apa? Handphone Nokia. Bateri phone. Betul, handphone Nokia dulu bila jatuh je habis tersepai semua kan, cabut bateri-bateri dia sekali kan. Okay, ni bateri apa ni yang bawah ni? Bateri ni selalunya yang rechargeable kan, yang boleh kita charge semula. Contohnya cikgu dulu ada kipas mini tu kan, yang kita boleh charge tu. Lepas tu bila kita buka dia punya bahagian bateri tu, bateri dia macam ni lah, yang warna biru bawah ni. Okay, seterusnya natrium ni kita gunakan sebagai lampu wap ataupun bahan penambah perasa. Bahan penambah perasa tu apa? Yang kat bawah ni. Garam. Garam. Garam dia punya formula kimia dia apa? Cikgu dah bagi tahu dah dalam kelas hari tu. Siapa boleh jawab, cikgu bagi 1 bintang. NaCl Okay, NaCl tu nama penuh dia apa? Betul? Apa dia? Nama penuh NaCl Nama penuh? tu. Natrium klorida. Betul, dua-dua betul. Safian dengan Mio betul. So dua-dua dapat bintang. Okey, nanti ingatkan cikgu Okey. So maksudnya natrium ni, dalam garam ni dia ada unsur natrium tersebut, natrium klorida, yang kita selalu guna dalam masakan lah untuk kita tambah perasa dia. Okey, seterusnya untuk kalium pula. Kalium ni korang pernah dengar tak nama kalium ni? Pernah dengar tak? Pernah kan? No. Kalau potasium pernah dengar? Pernah? Apa beza kalium dengan potasium? Bahasa Betul. Maksudnya kalium kita bahas dalam bahasa Melayu. Kalau potasium dia dalam bahasa Inggeris. So nanti kalau masuk universiti nanti kan kita belajar bahasa Inggeris, bahasa Inggeris kan kat universiti. So janganlah terkejut kalau orang cakap potasium. Potasium tu adalah kalium. Sama juga macam natrium tadi. Bahasa Inggeris dia apa? Sodium. Sodium kan? Betul. Sodium. Andai. Okey. Di kalium ni kita gunakan di dalam baja. Baja dia adalah kalium nitride. Ni ada perkataan kalium ni, maksudnya dia menggunakan unsur kumpulan 1 ni lah. Unsur kalium ni lah dalam baja tersebut. Okey, itu adalah antara kegunaan bagi unsur kumpulan 1. Senang je ni. Okey, seterusnya sekarang kita akan belajar tentang sifat fizik kumpulan 1. Ada 3 perkara yang kamu kena tahu, iaitu saiz atom, lepas tu takat lebur dan juga takat didih, dan juga ciri-ciri fizikal dia. Yang ni kamu perlu tahulah dia punya sifat fizik dia. Okey, yang pertama kita tengok saiz atom bagi unsur kumpulan 1. Okey, kita tengok kat sini, apabila menuruni kumpulan 1, saiz atom atau jejari atom semakin meningkat. Kamu tengok dekat sini. Lithium mula-mula dia kecil je, ada 2 petala je. Lepas tu natrium ni ada 3 petala. Lepas tu kalium ni pun ada 3 petala. Ada 4 petala, sorry. Ada 4 petala. Kenapa ada berlaku pertambahan petala ni? Siapa boleh beritahu tak? Pertambahan bilangan elektron. Ya. Nampak ni. Dia punya bilangan elektron dia yang apa warna merah ni. Ni elektron dia lah. So bilangan petala yang dipenuhi oleh elektron bertambah. Itu sebab dia punya saiz semakin meningkat. Tengok, kalau kamu perasan, semua dia punya unsur ni ada 1 elektron valence, elektron yang dekat luar ni. Sebab kita susun dia dalam kumpulan 1. Begitulah juga macam rubidium, cesium dengan francium. Malas lah cikgu nak letak dalam slide ni, nanti tak muat pula.
Okey, so itu adalah saiz atom. So semakin dia menuruni kumpulan 1, semakin besar dia punya saiz atom ataupun jejari atom dia. Ingat. Yang tu yang pertama. Okey, yang kedua, kita tengok takat lebur dan juga takat didih dia. Okey, apabila menuruni kumpulan 1, takat lebur dan takat didih dia, kalau kamu tengok kat jadual ni, meningkat ke berkurang? Berkurang kan? Tengok ni. Takat lebur litium ni 186, lepas tu natrium jadi 98, lepas tu kalium ni 64. So dia makin berkurang. Sebab apa dia berkurang? Sebab kan tadi cikgu cakap pertambahan saiz atom tadi kan. Bila saiz atom tu bertambah, ikatan logam tu menjadi lemah. Faham tak kat sini? Faham ke tak? Faham. Okey, macam mana ikatan logam tu, Safia? Kalau faham. Ikatan logam tu, dia punya daya tarikan. Daya tarikan antara apa? Bila semakin bertambah, dia punya daya tarikan tu semakin kuat. Betul lah. Kita apalah, kita tengok kan. Betul lah, cubaan yang bagus. Okey, kita tengok. Okey, ni adalah ikatan logam. Nampak tak dia bergerak? Okey, yang ni sepatutnya kamu belajar pada bab 5 nanti. Tapi tak apalah, cikgu tunjukkan dulu. Okey, contohnya, yang kat tengah ni, yang positif ni adalah nukleus. Nukleus bercas apa? Neutral. Neutral kan? Tak. Positif. Nukleus. Neutron baru neutral. Kalau nukleus, dia bercas positif. So, dia akan menarik elektron kat luar. Macam cikgu cakap tadi, cikgu bagi tahu kamu tadi, kan elektron, kan kumpulan 1 dia ada 1 elektron valence kan? Apabila, contoh ini adalah atom litium. Semua ni adalah atom litium kan? Bila dia duduk bersebelahan, atom litium yang dekat sebelah ni, dia boleh tarik elektron valence yang kat luar tu masuk dalam dia punya petala tu. Faham tak? Maksudnya dia sentiasa bergerak. Dia punya elektron tu sentiasa bergerak di sebelah dekat sebelah-sebelah dia punya jiran litium tu. Nampak tak? So apabila saiz atom tu kecil, maksudnya nukleus ni dia boleh tarik elektron valence tu dengan lebih senang. Macam tu. Kalau saiz dia kecil lah. Kalau dia besar, bila dia boleh nak tarik elektron valence tu kan, dengan senang, dia punya ikatan pun semakin kuat. So kita susah nak pisahkan dia. Itu kalau saiz dia kecil. Cuba bayangkan kalau saiz dia besar, so nukleus dekat tengah-tengah tu yang bercas positif tu, dia susah nak tarik elektron valence yang dekat luar, yang dekat hujung sekali tu kan. So bila dia tak susah nak tarik, maksudnya dia punya tarikan tu lemah lah. So kita hanya gunakan tenaga yang minimum untuk tenaga yang rendah untuk kita pisahkan dia punya hubungan tu, tarikan tu. Faham tak kat sini? Kita tak faham? Makin tak faham? Macam tu lah cerita dia. Dia berbeza sikit macam yang kumpulan 18 tu. Kan kumpulan 18 tu dia semakin meningkat kan apabila menuruni kumpulan 18. Dia punya takat didih dengan takat lebur dia semakin meningkat. Tapi untuk kumpulan 1 ni, dia apabila menuruni kumpulan 1, dia punya takat lebur dengan takat didih dia semakin berkurang. Sebab penambahan saiz atom tersebut. Itu untuk takat didih dan juga takat lebur. Dia semakin berkurang. Okey, seterusnya kita tengok ciri-ciri fizikal unsur kumpulan 18. Okey, yang pertama, dia punya ciri-ciri dia, walaupun nama dia logam alkali, tetapi dia lembut tau. Lembut. Okey, kalau kamu tak percaya nanti cikgu akan bagi video kamu tengok. Betul ke tak dia lembut?
Okey, seterusnya dia boleh terapung di atas air. Korang tahu tak siapa yang boleh terapung di atas air? Hadis. Ha? Jahat tu. Siapa? Koma je. Siapa Tak ada boleh terapung atas air? Ni. Garam. Tak tahu. Nabi Isa lah kan? Jesus. Kan? Plastik. Tak apalah. Laju buat lawak. Okay. Dia boleh terapung di atas air lah. Sebab dia punya ketepatan dia adalah rendah. Walaupun dia logam, tapi dia boleh terapung di atas air. Macam tu. Okay, lepas tu, dia punya permukaan dia berwarna kelabu. Kelabu. Dan dia juga berkilat. Okay, jom kita tengok dua ciri-ciri ni. Dalam gambar ni. Inilah logam alkali tu. Dia berwarna kelabu. Lepas tu dia berkilat. Tapi kat sini tak adalah dia terapung atas air ke. Dia apa lagi satu tu lembut ke. Okay, itu ciri-ciri dia. Empat ciri-ciri dia yang kamu perlu ingat. Okay, dah sampai situ je lah. Dia punya ciri-ciri fizikal dia. Okay, faham tak? Okay, cikgu nak tanya Aisyah lah. Aisyah, ada berapa ciri fizikal yang kita perlu ingat? Kita perlu tahu. 4. Apa? Lembat, Lagi? terapung di atas air, permukaan kelabu dengan berkilat. Lepas tu lagi sifat-sifat fizik dia yang lain? Ketumpatan yang rendah. Lain. Yang cikgu dah terangkan tadi dari awal sampai habis tadi. Jejari bertambah. Lagi satu? Dia punya takat lebur dengan takat didih dia Berkurang. berkurang apabila menuruni kumpulan. Dah masuk lah korang punya sekolah punya result. Tiba. Okay. Sekejap nak tengok kimia. Sibuk je. Wah, kimia ada seorang dapat A+. Hafiz kan? Tak tahulah. Cikgu tak kenal. Mesti dia straight A. Tapi fizik adalah tu kot. Tak tahu. Okey, tak apalah, kita sambung. Okey, itu adalah ciri-ciri fizik bagi, itu adalah sifat-sifat fizik bagi kumpulan 1. Okey. Seterusnya kita tengok sifat kimia pula. Tadi sifat fizik. Ini sifat kimia bagi kumpulan 1. Okey, yang pertama yang kamu perlu ingat, dia boleh menderma. Okey, lepas tu dia bertindak balas terhadap air. Lepas tu dia bertindak balas terhadap gas oksigen dan dia bertindak balas terhadap klorin. Okey, kita tengok macam mana dia boleh menderma ni. Okey, nampak tak gambar ni? Nampak tak? Nampak. Nampak ni. Natrium ni kan dia kumpulan 1. Okey, dia menderma kepada fluorin. Dan fluorin akan dapat 1 elektron. Okey, bila dia menderma, sekejap cikgu tutup. Hijaunya. Okay, contoh. Tengok dia dah derma. Okey, kalau dia dah derma, kamu tengok ni, dia punya elektron dia dah stabil kan. Maksudnya dekat petala 1 ni ada 2 elektron. Petala 2 ni ada 8 elektron. So dia punya susunan dia adalah stabil. Macam tu juga fluorin. Ni ada 2 elektron. Dekat petala yang kedua ni ada 8 elektron. So dia dah stabil. Oleh itu, bila dia menderma, dia akan jadi ion. Ion positif. Nampak tambah elektron ni maksudnya dia menderma elektron. Unsur kumpulan 1 mempunyai 1 elektron di petala terluar. Oleh itu, atom tersebut akan menderma elektron dan membentuk ion bercas positif. Macam ni lah. Natrium ni lepas dia menderma, dia akan menjadi ion
positif. Faham tak kat sini? Tu maksud dia boleh menderma. So, cikgu ingat dulu siapa ke tanya kan, cikgu dia menderma dekat siapa? Macam tu lah. Inilah jawapan dia. Dia menderma dekat kumpulan yang boleh terima elektron. Contohnya fluorin ni dia kumpulan 17. So, bila dia menderma tu masing-masing akan menjadi stabil. Macam tu. Okey, so kumpulan 1 ni boleh menderma elektron yang terluar ni. Kenapa dia boleh menderma? Nanti kita tengok. Okey, seterusnya, ni gambar lah. Okey, kalau kamu tengok kat sini, sodium SLN elemen, maksudnya Na lah. Dia sodium sahaja, dia sangat-sangat reaktif. Dia boleh meletup, kau tahu tak? Tapi bila sodium ni, dia dalam bentuk ion, dia sangat stabil. Contohnya sodium klorid tu lah. Dia dalam bentuk ion lah. So bila kamu letak dalam air ke sodium klorid tu, dia tak ada reaction apa pun kan. Tapi kalau kamu letak sodium sahaja dalam air, kita tengok apa yang akan terjadi. Okey. Apabila unsur kumpulan 1 ni bertindak balas dengan air, dia akan membentuk larutan hidroksida yang bersifat alkali dan juga gas hidrogen. Inilah kenapa nama dia logam alkali, sebab apabila dia bertindak balas dengan air, dia akan membentuk larutan hidroksida yang bersifat alkali. Tengok ni. Natrium, kita bertindak balaskan dia dengan air, dia akan jadi natrium hidroksida. Natrium hidroksida ni larutan hidroksida lah. Dan menghasilkan gas hidrogen. Seimbang tak persamaan ni? Cuba tengok. Seimbang ke tak? Korang ni kan, Seimbang kan? seimbang. Betul, seimbang. Okey, dah pandai lah tu buat persamaan kimia. Okey, kalau dah pandai, kita tengok seterusnya. Okey, seterusnya dia akan kita tengok dia tindak balas dia dengan gas oksigen. Okey, unsur kumpulan 1 ni dia akan terbakar. Yang terbakar di dalam gas oksigen akan membentuk pepejal putih, iaitu oksida logam. Contohnya natrium, dia terbakar di dalam gas oksigen akan membentuk pepejal putih, iaitu oksida logam. Ni adalah natrium oksida. Okey, boleh siapa-siapa bagi tahu cikgu tak? Ni dah seimbang ke belum? Belum. Belum kan? Dah. Belum. Belum ke dah? Dah. Belum. Tahu belum? Yakinnya Izzah. Okey. Tengoklah kat sini, natrium ni ada 2. Dekat belah sini, natrium ni ada 1. Dekat sini, O dia ada 2. Kat sini, O dia ada 1. So, seimbang ke tak? Tak. So, seimbangkan. Cuba seimbangkan. Dah seimbangkan? Bagi jawapan dekat grup Telegram. Boleh tak? Okey, siapa cepat Boleh, dapat boleh. 1 bintang. Cikgu nak tanya Aisyah kan? Aisyah lahir tahun 1905 ke? 05 ke? Sebab nama dia kat sini Maizatul Aisyah 1905. Grup cikgu. Apa? Dekat grup Telegram. Nak submit. Nak hantar tu. Grup Telegram. Izzah dah tulis lah. Cepat. Lukislah Izzah. Persamaan yang seimbang. Alah. Tak tahu lah betul ke tak. Okey, kita tengok betul ke tak. Yang lain hantar dulu.
Sementara cikgu tengok keputusan sekolah. Fizik dengan bio tak ada siapa, tak ada pun dapat A+. Maksudnya cikgu Mimi hebat lah kan? Kau sepatut berguru dengan dia. Tiba. And laser. Siapa ajar fizik korang? Cikgu Hafniah. Oh. Okey, Iza ni betul ke? Tak ada NA Betul ke? kecil besar. Tak apalah, cubaan yang bagus. Yang lain? Ni Nafisa ni senyap. Ya, Amirul. Ifah senyap ke? Tak kan? Okay, Balkis Memang sama dengan ni. Yelah, mana ada tak anak panah dekat Oh, dia kita anak punya panah, type kan? tu. Oh. Tak apalah, cikgu terima. Janji nanti kalau tulis nanti anak panah Oh. Boleh. Kejap. Okey, kita ikutlah Safia tu. Dia nak buat anak panah kan? Anak panah lah. Okey, saya ajar. Hajar memang suka kucing kan? Ada pecinta kucing. Ifah salah. Lagi. Okay, cikgu nak tengok jawapan Nafisah Kalau Nafisah tak hantar, cikgu tak start. Cikgu tak sambung. Hantar kat mana ni? Grup ya Allah. Dia tak ada Telegram. Dia dengar ke tak sebenarnya? Apa Nafisah? Nafisa tak ada Telegram. Alah, Telegram. WhatsApp pun tak ada. menipu sangat. Betul. Dia hantar surat je tadi. Shopee ada tak? Ada kan? Hantar Nafisah. Wah, macam. Okay, tak apalah, Amirul pun dah hantar. So, kita tengok jawapan dia betul ke tak. Okay, sekarang kita tengok. Tengok betul ke tak. Cuba check jawapan masing-masing. Betul kan? Betul lah. Okey, maksudnya ada 4 atom natrium. Lepas tu ada 1 gas oksigen. Dan bila kita letak 2 perkali dekat sini, maksudnya natrium ni dah ada 2 kat sini kan. So maksudnya natrium ni dah ada 4. Okey, seimbang kat sini. Okey, lepas tu O ni dia akan kali dengan 2 dekat depan ni juga. Dia akan jadi 2O. So kat belah kiri ni pun ada 2O. So betul lah, dah seimbang lah. So semua jawapan yang awak berikan semua betul. So dah pandai lah buat persamaan kimia.
Okey. Ini adalah tindak balas unsur kumpulan 1 dengan gas oksigen. Dan membentuk natrium oksida ataupun logam oksida. Okey, seterusnya kita tengok tindak balas. Ni masih lagi tindak balas dengan gas oksigen. Okey, kita ambil natrium oksida tadi, yang hasil tadi. Lepas tu kita tindak balaskan dia dengan air. Dia akan mendapat natrium hidroksida juga. Natrium hidroksida ni adalah larutan yang bersifat alkali tadi. Ni pengetahuan kamu je lah. Ni natrium oksida yang tadi tu, yang hasil yang kamu buat persamaan kimia tadi, kita tindak balaskan dia dengan air, dia akan membentuk natrium hidroksida yang bersifat alkali. Okey, seterusnya kita tengok tindak balas dengan gas klorin. Okey, apabila unsur kumpulan 1 ini terbakar di dalam gas klorin, pepejal berwarna putih iaitu logam klorida akan terbentuk. Kamu tengok ni. Natrium ni, dia akan bertindak balas dengan gas klorin, dia akan membentuk natrium klorida. Dan natrium klorida ni adalah logam klorida. Natrium klorida ni, apa benda tadi? Cikgu cakap tadi? Garam. Garam. Lepas tu dia berwarna putih kan? Pepejal berwarna putih. So, itulah dia punya tindak balas dia. Ni dah seimbang dah persamaan dia. Seimbang ke tak? Imbang. Seimbang. Seimbang. Okey, pandai. Okey. Cikgu nak tanya kamu lah kan. Kenapa unsur kumpulan 1 ni dia reaktif? Macam cikgu tunjuk dalam memes tadi, meme yang gambar anjing tadi 2 ekor tadi kan. Bila dia natrium sahaja ataupun dia unsur satu unsur sahaja, dia sangat reaktif. Tapi bila dia menjadi ion, dia tak reaktif. Kenapa? Tak faham. Kenapa? Tak tahu. Tak apalah, kita tengok. Okey, kenapa dia reaktif? Okey, kumpulan 1 ni dia sangat-sangat reaktif tau. Apabila dia kena air, sepatutnya kamu buat eksperimen ni, tapi kita dah belajar dekat rumah kan, macam mana kita nak buat eksperimen tu kan. Okey, apabila dia terkena air, dia akan menjadi percikan api. Macam tu. Untuk kumpulan 1 ni, lithium, natrium dengan kalium ni. Sebab apa? Sebab apabila kita menuruni kumpulan 1, saiz atom dia akan bertambah sebab bilangan petala yang dipenuhi oleh elektron juga bertambah. Okey, lepas tu kedudukan elektron valence ni dia menjadi semakin jauh daripada nukleus, menyebabkan tarikan menjadi semakin lemah dan elektron tersebut mudah didermakan. Contohnya macam ni lah, lithium dengan nukleus kat tengah ni yang bercas positif, elektron dekat luar ni bercas negatif. So bila dia dah semakin besar, dia semakin susah untuk dia tarik antara satu sama lain. So bila dia susah nak tarik, dia akan elektron yang dekat luar ni dia mudah untuk didermakan. Apabila dia mudah untuk didermakan, itu yang kita panggil sebagai kereaktifan dia akan menjadi semakin bertambah. Faham tak kat situ? Faham tak? Faham tak? Okey, kalau tak faham, nanti kamu tengok video dia. Tengok video nanti cikgu bagi video, kamu tengok dia reaktif ke tak. Okey, so cikgu kat sini cikgu nak beritahu je lah, bila menuruni kumpulan 1 ni, dia akan menjadi lebih reaktif. Macam tu je lah. Sebab dia semakin besar, so tarikan dia antara nukleus dengan elektron ni, dia semakin susah nak tarik antara satu sama lain. So elektron valence ni dia akan mudah untuk didermakan. Bila dia mudah untuk didermakan, dia punya kereaktifan dia bertambah. Macam tu lah cerita dia. Okey, so macam ni lah. Apabila dia bila dia natrium sahaja, dia sangat-sangat reaktif dan sangat-sangat berbahaya. Apabila dia bergabung dengan klorin ataupun dia menderma satu elektron dekat klorin, dia akan menjadi lebih stabil. Itu sebablah kamu letak garam dalam air, dia tak jadi apa pun, dia just larut je. Okay, faham tak kat sini? Itu je lah cerita dia. Okay, so kan
masa mula-mula tadi cikgu bagi tahu kamu apakah persamaan antara sifat kumpulan 1 dengan pelajar nombor 1 di sekolah seperti Safia. Nak tahu tak apa persamaan sifat-sifat dia? Okey, kita tengok Okey, ni adalah persamaan dia. Ni sajalah cikgu buat analogi untuk kita senang ingat lah. Okey, yang pertama, kan tadi cikgu cakap saiz atom dia semakin turun kumpulan 1 ni, saiz atom dia meningkat. Macam pelajar nombor 1 lah, saiz badan dia meningkat. Betul tak Safia? Saiz badan meningkat tak? Okey, tak apalah, secara umumnya lah meningkat sebab kan bila pelajar nombor 1 ni belajar kan, lepas tu dia stres lah. Bila dia stres, bila awak stres awak buat apa Safia? Makan lah. Makan. So dia akan jadi semakin saiz badan dia semakin meningkat juga. Itu persamaan dia lah. Okey, lepas tu kita tengok takat lebur ataupun takat lidih dia semakin berkurang. Okey, untuk pelajar nombor 1 ni dia punya tahap kemarahan dia pun rendah. Kan orang cakap selalu marah tu mendidih kan. Kemarahan tu kan. So musuh kumpulan 1 ni dia punya takat lebur dia berkurang, takat lebur dengan didih dia berkurang. So pelajar nombor 1 ni tahap kemarahan dia rendah ataupun kesabaran dia sangat tinggi. Itu persamaan dia lah. Boleh tak? Ada kaitan tak? Boleh relate tak? Apa Nafisa? Apa dia Nafisa? Tapi Pia suka marah. Mana ada? Dia salah ni. Lu tak pernah. Yelah sebab dia dah ajar awak tu sebab dia marah. Okey. Yang seterusnya dia adalah lembut. So kumpulan 1 tadi kan cakap dia lembut. So pelajar nombor 1 ni dia lemah lembut. Betul tak? Betul tak korang Safia lemah lembut? Ya, gangster. Gangster kan? Kan? Betul, saya sokong. Cikgu nak cerita lah masa mula-mula cikgu tak kenal kamu kan, masa kita jumpa dalam grup kan. Lepas tu kan adik cikgu sekolah kati juga kan. Lepas tu dia tunjuk lah, ni Angah ni gambar budak-budak kelas 4A ni. Lepas tu cikgu tengok lah, wih budak-budak dia macam gangster lah. Muka kau macam gangster. Pia bida. Tapi sebenarnya korang bida ni. apa? Apa Ifah? Tak ada apalah. Tapi bila cikgu masuk kelas sebenarnya korang normal je. Normal. Okey, so dia lemah lembut. Okey, seterusnya unsur kumpulan 1 ni dia berkilat. Macam juga pelajar nombor 1 ni dia shining. Maksudnya masa depan dia pun cerah. Lepas tu bila tengok muka dia pun bersinar-sinar. Macam tu lah persamaan dia. Sebab cikgu sebelum masuk pun dia orang Safia kan. Cikgu-cikgu lain lah. Okey, maksudnya dia bersinar lah. Dalam tingkatan 4 tu. Okey. Seterusnya unsur kumpulan 1 ni juga dia boleh menderma elektron. Okey, pelajar nombor 1 ni dia suka menderma. Betul tak? Suka menderma apa Safia? Pia suka buat makanan, bagi orang makan. Betul. Cekodok dia. Itu cerita bulan bila tu? Bulan puasa. Betul. Okey, mungkinlah dia macam ajar awak kan. So dia menderma lah dia punya kepandaian dia tu sikit. Dekat awak. So dia suka menderma lah. Apa Nafisa? Dia suka menderma jawapan. boleh lah, boleh diterima. Okey, yang terakhir sekali dia punya kreatifan dia bertambah apabila menuruni kumpulan. Sama juga macam pelajar nombor 1 ni dia sangat aktif dekat dalam sekolah. Kurikulum dia masuk, dia punya result pun cantik. Macam tu lah. Dia aktif lah dalam kelas semua. Macam tu lah untuk pelajar nombor 1. So ciri-ciri ni ada tak dekat Safia? Ada. Korang boleh tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Korang tulis per 6. Berapa daripada per 6? Tulis dekat kotak chat ni. Ada tak yang mana-mana
Faham tak? Faham? Maksudnya sifat-sifat yang kena dengan Safiah per dengan 6. Daripada sifat-sifat tu. Kenapa saya? Kenapa kena saya je? Saja Bagilah. je lah. Buat contoh. Yelah, okey. Ha, tengok tinggi 5. Okey, apa yang satu tu? Okey, Apa satu tu? Hidup ya. Okey, Nafisah kawan baik dia cakap 5/6. Ha, kenalah tu pelajar terbaik lah kan. Okey. So, okey, tugasan untuk minggu ni, cikgu baru perasan, cikgu tak bagi pun kerja apa-apa waktu cuti 2 minggu ni kan. Perasan tak? Nota. Perasan pun. Nota tu korang kena buat sendirilah sebab korang yang nak belajar. Bukan kerja. Betul. Ha. So Alah. tugasan dia, cikgu nak sila buat laporan amali yang lengkap berkenaan dengan eksperimen 1 bahagian A sahaja pada muka surat 88 dan juga 89 berpandukan kepada pautan video dalam talian yang akan diberikan di dalam grup WhatsApp. Boleh tak? Cikgu bagi yang sekarang. Okay, maksudnya nanti kalau dah buka sekolah nanti, contohlah dah buka sekolah. Sekejap cikgu bagi dulu. Sebab eksperimen ni antara yang wajib untuk kamu buat lah eksperimen ni. So kalau cikgu Mimi suruh kamu buat, maksudnya kamu dah ada laporan lengkap dah. So tak payahlah buat dah. Faham tak? So cikgu dah bagi dekat tu. Itu dia punya tugasan untuk minggu ini. Nanti bila cikgu Mimi cakap mana laporan amali, so kamu semua dah siap. Begitulah cerita dia. Okay, itu tugasan untuk minggu ini. Buat jangan tak buat. Okey. Okey. Itu saja untuk kelas pada hari ini. Tak sampai sejam kan? Ya ke? Sebab cikgu tak, kalau boleh kan, cikgu nak sampai pukul 4. Habis pukul 4. Tapi apakan daya. Sebab sepatutnya kita boleh je masuk unsur kumpulan 17 ni. Tapi tak apalah. Okay, so tu je lah kelas kita pada hari ni. Sekejap cikgu nak bagi ni. Lupa pula. Cikgu bintang cikgu. Bintang saya. Ifah dapat bintang ke? Tak ada. Korang jangan nak scam Korang tak dapat ke e-bilia? Siapa tadi? Mio kan? Apa dia? Mio dah ada 2 bintang. Lagi siapa tadi Lagi siapa yang dapat bintang? Mio. Tapi cikgu bagi bintang dekat ni lah. Dekat Balkis tadi sebab dia masuk paling awal. Okey. Kejap. Korang cuti-cuti buat apa? Kalau tak ada filem macam ni, Tengok KD. berbangun je tak ada. Apa tak dengar? Tengok KD. KD, K-drama. Tengok TV. Korang ni korang tak ada obsession Maksudnya bukan macam zaman Apa cikgu dia? dulu kan. Budak-budak perempuan dia macam minat gila dengan K-pop ke apa ke kan. Tapi korang macam tak ada obsession Oh, zaman tu dah lepas lah. Zaman form 1, form 2. Habis tu korang zaman sekarang korang apa pula? TikTok Tak
Tak ada lah kot. Tak ada, tak meditator Tengok ah. macam biasa. Oh. Layan macam tu je. Bagus Bagus. Tunggu comeback lah. Kejap Lepas tu korang punya berat makin tu naik tak? Tak timbang lagi. Tak tahulah. Ke Mio ke share sikit apa tips-tips untuk jadi kurus dan kecil macam awak? Mio ada ke tak ada? Ya. Tak ada lah tu. Tidur pun. Sekejap kejap. Sabar. Shopee. Okey, sebelum kamu keluar kelas, cikgu nak awak jawab dulu Google Form ni, boleh tak? Boleh. Jawab dulu. Okey, dah jawab ke? Okey, cikgu harap kamu semua fahamlah kelas hari ni, apa yang cikgu ajar. Sebab subjek sekitar 4 ni senang je untuk kamu score sebenarnya. Berbanding dengan subjek pula. Topik tingkatan 5. So, silalah belajar lebih kuat lah untuk tingkatan 4 ni sebab senang kan. Okay, dan minggu depan cikgu nak buat kelas hari Selasa dan juga Khamis. Boleh tak? Boleh je kan? Boleh. Okay. Okay, baru 2 orang jawab. Dah. Okay, 5 orang. Okay, so kalau siapa yang dah boleh left. Terima kasih sebab join kelas tambahan kita pada hari ni. Cikgu meminta maaf kalau ada kekurangan sebab cikgu tak prepare apa-apa pun, aktiviti ke apa, sebab minggu ni tak sempat. Sebab banyak benda nak kena kejar. So, sorry. So, okay, jumpa minggu depan. Cikgu nanti Google Meet ni cikgu ada record kan? Ada? Nanti kalau cikgu ada forward dalam Telegram tak nanti? Boleh kalau kamu nak. Okay. Nak tengok balik. Boleh. Nanti cikgu hantar tu kau nak slide sekali. Bye. Bye. Slide. Okay, boleh. Okay, terima kasih. Terima Bye. kasih cikgu. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih, cikgu. Bye.